أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Ibrahim bernombor matriks A178493 akan melakukan satu react atau refleksi video berkenaan tajuk Solat Sunat Raya di Tanah Lapang untuk kursus PPPG 1123 Sejarah Perundangan Islam. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan lihat di hadapan di skrin, saya memuatkan dua keping gambar screenshot atau tangkap layar yang berkaitan kursus saya. Di atas, tuan-tuan boleh lihat, iaitu saya kepilkan link YouTube oleh Mufti Perlis Sahibus Samaha Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin berkenaan pendapat dan pandangan beliau untuk mengadakan solat sunat raya di Tanah Lapang berbanding mengadakannya di masjid dan surau. Dan di bawah link YouTube yang menunjukkan bahawa permintaan beliau diterima, dan alhamdulillah di negeri Perlis mereka mengadakan solat sunat di Tanah Lapang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, solat sunat raya, jika kita lihat pada sejarah yang berlaku di Malaysia, kebiasaannya kita mengadakan solat sunat 2 hari raya, tidak kira sama ada Aidil Fitri atau Aidil Adha, kedua-duanya berlaku di masjid dan surau. Itu kebiasaannya. Dan kita lihat juga bahawa semua mazhab sepakat menyebutkan afdal solat sunat 2 hari raya di musalla, yakni dikira sebagai tanah lapang. Kecuali mazhab Syafi'i dengan pandangan mereka menyebutkan bahawa afdal jika mengadakan di masjid yang lapang. Hal ini saya merujuk kepada kitab Mausu'ah Fiqhiyah. Dan pendapat ini disokong oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni, menyebutkan bahawa Nabi SAW dalam sepanjang kehidupan Nabi, Nabi mengadakan atau mendirikan solat sunat hari raya ini di kawasan Tanah Lapang. Dan begitulah seterusnya diikuti oleh 4 khalifah setelah kewafatan baginda Nabi SAW. Dan beliau mengatakan bahawa tidak mungkin Nabi meninggalkan perkara yang lebih afdal sekiranya afdal itu solat di masjid ataupun di surau. Jadi dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang kita perlu teliti ialah dalam mazhab Syafi'i menyebutkan afdal sekiranya kita mengadakan atau mendirikan solat sunat raya ini di masjid yang lapang. Namun dalam keadaan COVID-19 pada hari ini yang tidak semakin berkurangan, bahkan semakin merisaukan. Jadi sepatutnya atau kita kata sewajarnya kita mengadakan solat sunat raya ini di kawasan tanah yang lapang. Dan seperti yang kita sedia maklum oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, bahawa jangkitan COVID-19 ini lebih sukar dijangkiti sekiranya kita berada di kawasan yang terbuka berbanding masjid dan surau di kawasan yang tertutup. Dan saya kemukakan juga satu pandangan oleh Abu Ishaq Al-Shirazi dalam kitabnya Al-Muhazab fi Mazhab Syafi'i, juga pandangan dalam mazhab Syafi'i yang menyebutkan jika makruh jika melaksanakan solat di masjid yang sempit, bermakna solat sunat hari raya jika berada atau berlakunya di masjid yang sempit. Adapun jika masjid itu lapang luas, maka sepatutnya sewajarnya kita mengadakan di masjid dan surau. Namun dalam keadaan COVID-19 ini sekarang ni, jadi saya lebih suka ataupun terbuka untuk kita memilih pandangan kita mengadakan solat sunat hari raya di kawasan tanah yang lapang, seperti mana yang telah pun berlaku di negeri Perlis. Seperti pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua,
dan juga berlaku di beberapa buah negeri yang lain. Jadi persoalannya tuan-tuan, mengapakah ia tidak berlaku di kebanyakan negeri di Malaysia? Termasuk di negeri saya sendiri, negeri Selangor Darul Ihsan. Walaupun perkara ini telah dicadangkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hal ini sebenarnya bergantung kepada pendapat ataupun hujah oleh pihak yang berkuasa di negeri masing-masing. Seperti di negeri Selangor, mungkin mereka berpendapat bahawa jika mengadakan solat sunat hari raya di kawasan tanah yang lapang, mungkin untuk mendirikan solat sunat itu SOP-nya terjaga dan mudah untuk dikawal. Namun sebelum berlakunya solat sunat, bermakna kehadiran jemaah, kemudian peredaran jemaah setelah solat sunat, mungkin agak sukar untuk dikawal. Jadi disebabkan itu, mungkin ada setengah negeri yang tidak melakukan perbuatan ini. Tapi fal khulasah kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita nampak bahawa lebih afdal kita mengadakan solat sunat di kawasan tanah yang lapang, lebih-lebih lagi dalam keadaan COVID-19 ini pada masa kini. Jadi besarlah harapan saya untuk kita di kebanyakan negeri di seluruh Malaysia untuk mengadakan solat sunat hari raya akan datang, seperti contoh Aidul Adha. Sekiranya kes masih belum reda, maka besarlah harapan saya untuk kita mengadakannya, mendirikan solat sunat hari raya ini di kawasan tanah yang lapang, supaya memberikan peluang dan ruang kepada lebih ramai lagi jemaah untuk mendirikan solat sunat hari raya ini, dan kita lebih bersifat terbuka insya-Allah. Mudah-mudahan itulah yang terbaik buat kita semua. Dan inilah pandangan ataupun refleksi dalam diri saya sendiri. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebarang kekurangan, kesilapan ataupun keaiban itu datangnya daripada berpunca dengan kelemahan diri saya sendiri. Sekadar ini dahulu, mudah-mudahan yang dikongsikan bermanfaat buat kita semua. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahid dan batin.